Di New York, keluarga Sanford memutuskan untuk pergi bercuti, jadi mereka menyewa sebuah rumah di Long Island bersebelahan dengan hutan. Rumah itu cantik, tetapi kabinet alkohol berkunci. Semasa keluarga itu berdiam diri, Ibu Amanda memandu ke bandar untuk membeli barangan runcit, dan dia tidak dapat menahan perasan Danny memuatkan truknya dengan sejumlah besar bekalan. Kemudian keluarga pergi ke pantai, dan anak perempuan Rose melihat sebuah kapal tangki minyak yang besar sedang berlayar di kejauhan. Pada mulanya mereka tidak memikirkannya, tetapi tidak lama kemudian mereka menyedari kapal itu menghampiri pantai. Orang ramai mula panik dan melarikan diri apabila kapal itu terhempas di atas pasir, tetapi bersyukur tiada siapa yang cedera dan pantai ditutup untuk hari itu. Apabila keluarga pulang ke rumah, mereka menyedari Wi-Fi tidak berfungsi dan tiada perkhidmatan pada telefon atau televisyen mereka. Amanda dan suaminya Clay juga terkejut melihat beberapa rusa di belakang rumah yang mereka lihat sebagai petanda yang baik. Pada waktu petang, Amanda terdengar bunyi bising di luar dan tiba-tiba seseorang mengetuk pintu mereka. Clay bersiap sedia untuk melawan potensi penceroboh, tetapi dua orang mengejutkan mereka dengan mengetahui nama mereka. Ternyata ini adalah ahli perniagaan George dan anak perempuannya Ruth yang merupakan pemilik sebenar rumah itu. George yang Amanda bercakap melalui email untuk menguruskan sewa. Dia memohon maaf kerana muncul tanpa diberitahu tetapi semua telefon terputus. Mereka pergi ke simfoni di bandar dan dalam perjalanan pulang ke bandar, berlaku pemadaman elektrik sepenuhnya. Memandangkan mereka tinggal di tingkat 14 dan George mengalami masalah lutut, mereka fikir mereka boleh tinggal di rumah ini untuk malam ini. Amanda membenci idea itu dan tidak mempercayai mereka, jadi George cuba menawarkan bayaran balik 50% kepadanya dan berjanji dia dan Ruth boleh tidur di bilik tetamu di tingkat bawah tanah. Untuk membuktikan identitinya, dia mendedahkan dia mempunyai kunci kabinet dan membukanya untuk mengeluarkan sampul surat, tidak membiarkan orang lain melihat terdapat juga pistol di dalamnya. Sampul surat itu mempunyai $1,000 yang dia tawarkan sebagai pampasan, tetapi Amanda masih berhati-hati, memikirkan dia boleh memiliki kunci kerana dia adalah pembantu rumah. Clay perlu meyakinkan Amanda untuk memberi peluang kepada mereka berdua. George berkongsi alkohol dari kabinet dan memberitahu mereka kisah rumah ini, menjelaskan Danny adalah kontraktornya. Dia juga menjelaskan isterinya pergi melancong untuk pekerjaannya. Amanda mengganggunya untuk menuntut ID, tetapi George meninggalkan dompetnya di kodnya yang lain, yang dia terlupa di teater kerana kekecohan itu. Ini meletakkan Amanda di tepi kerana George telah berkata dia tidak tahu tentang pemadaman sehingga kemudian. Tiba-tiba mereka mendengar bunyi penggera, Ruth telah menghidupkan televisyen dan mereka mendapati bahawa kecemasan negara telah dikeluarkan. Kini Amanda tiada pilihan selain membiarkan mereka berdua tinggal di rumah itu. Apabila George dan Ruth pergi ke bilik bawah tanah, ia didedahkan George mengetahui sesuatu kerana pelanggan memberi amaran kepadanya. Keesokan paginya, Amanda bangun untuk melihat 4 mesej kecemasan pada telefonnya, 2 bercakap tentang pemadaman, 1 menyebut penggodam mungkin berada di belakangnya, dan yang terakhir hanyalah simbol rawak. Bimbang, dia membangunkan Clay untuk menunjukkan kepadanya mesej, tetapi ia hilang sebelum dia dapat melihatnya. Clay memutuskan untuk memandu ke bandar untuk mendapatkan surat khabar untuk mendapatkan maklumat lanjut, namun memandangkan GPS juga tidak berfungsi, dia tidak lama lagi tersesat. Dia memberhentikan kereta dan keluar untuk memeriksa sama ada dia boleh menangkap isyarat pada telefonnya, jadi dia tidak mendengar radio kereta diaktifkan untuk beberapa saat sahaja. Wartawan memaklumkan bahawa serangan siber telah menyebabkan bencana alam sekitar yang serius di selatan yang telah menjejaskan corak migrasi haiwan. Tanpa bernasib baik dengan telefon, Clay memutuskan untuk terus memandu, dan beberapa saat kemudian dia mendapati seorang wanita melambaikan tangannya di tepi jalan. Nampaknya dia memerlukan bantuan jadi Clay memberhentikan kereta, tetapi wanita itu hanya boleh berbahasa Sepanyol dan dia tidak memahaminya. Merasa terganggu dengan rayuannya, Clay memutuskan untuk tidak mengendahkannya dan meneruskannya. Tiba-tiba dia melihat drone terbang berhampiran dengan asap merah di ekornya supaya dia memecut, tetapi apabila drone itu mendekat, Clay menyedari asap itu sebenarnya risalah merah. Sementara itu George juga memandu keluar untuk melawat jiran-jiran, sambil memegang pistolnya di tangan. Dia terus memeriksa telefonnya kerana dia tidak mendengar khabar daripada isterinya sejak semalam, dan dia sepatutnya terbang semula hari ini. Malangnya tiada satu pun mesej yang disampaikan.
Rumah jiran kelihatan kosong dan anehnya terdapat banyak perkara rawak tersebar di taman. Pintu dibiarkan terbuka, jadi dia masuk ke dalam dan mendapati keadaan huru-hara. George cuba menggunakan telefon satelit jiran, tetapi ia tidak berfungsi sama ada, yang bermaksud semua satelit Amerika terputus. Apabila dia hendak pergi, dia perasan terdapat lebih banyak benda yang tersebar berhampiran pantai, jadi dia mengikuti jejak itu dan mencari jam tangan yang mahal di dalam pasir. Apabila dia cuba untuk mengambilnya, dia terkejut apabila mendapati seluruh lengan dan jatuh, hanya untuk menemui mayat seorang juruterbang. Semasa dia melihat sekeliling, dia menyedari sebuah pesawat telah terhempas di pantai. Pada ketika itu dia mendengar pesawat lain datang lebih dekat, jadi dia melarikan diri dan bersembunyi di dalam rumah sejurus sebelum pesawat ini juga terhempas. Di rumah itu, Ross sangat kecewa kerana dia ingin menonton episod akhir Friends, tetapi tiada peranti yang berfungsi. Dia berlari keluar dan terkejut apabila mendapati sejumlah besar rusa di belakang rumah. Dia meyakinkan abangnya Archie untuk pergi ke hutan, di mana mereka menemui bangsa lama. Mereka masuk ke dalam dan Archie memberitahu Ross bahawa seseorang mesti tinggal di sana dan boleh melihat dia tidur melalui tingkap. Ross terkejut dan secara tidak sengaja memukul kepalanya apabila dia menyedari bahawa Archie hanya bermain-main dengannya. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Archie digigit pepijat dan Ross melihat rusa lain, dia juga perasan semua burung terbang. Apabila George kembali, dia mengakui kepada Amanda bahawa dia telah meneka sesuatu akan datang kerana dia melihat pasaran berkelakuan aneh. Semasa dia menerangkan apa yang dilihatnya di pantai, perbualan mereka terganggu apabila mereka mula mendengar letupan di kejauhan, diikuti dengan bunyi jeritan yang kuat yang menyakitkan telinga mereka dan memecahkan tingkap. Amanda segera bergegas ke dalam hutan untuk mencari anak-anaknya, tetapi bunyi bising menjadi sangat tidak dapat ditanggung sehingga dia jatuh ke lututnya kesakitan. Nasib baik bunyi bising itu tamat dan semua orang masuk semula ke dalam rumah. Amanda masih ingat dia melihat Danny membeli terlalu banyak barangan, dan fikir dia juga tahu sesuatu akan berlaku. Pada masa itu Clay kembali dan menunjukkan kepada mereka risalah, yang ternyata ditulis dalam bahasa Parsi. Archie mengiktirafnya daripada permainan video perang dan menjelaskan ia berkata, kematian kepada Amerika. Kerana ketakutan, Amanda dan Clay memutuskan untuk pergi ke rumah saudara di New Jersey, tanpa menghiraukan amaran George. Semasa mereka memandu pergi, mereka terus mendengar siren dan akhirnya mereka mendapati jalan itu disekat oleh sekumpulan kereta putih. Amanda pergi ke hadapan untuk menyiasat dan mendapati tiada orang di sekeliling. Malah, kesemua kereta ini adalah model pandu sendiri yang sama dan serba baharu. Tiba-tiba lebih banyak kereta automatik muncul di belakang mereka, jadi Amanda bergegas pulang ke keluarganya dan mengalihkan kenderaannya tepat pada masanya sebelum kereta yang dipandu laju merempuh kereta yang menghalang jalan. Keluarga itu pergi kerana mereka mengelak lebih banyak kereta masuk, dan dari kejauhan dapat dilihat keadaan huru-hara itu pergi ke bandar. Sanford tidak mempunyai pilihan selain kembali ke rumah, dan George membenarkan mereka tinggal. Semasa hujan mula turun, Archie tinggal di dalam biliknya untuk menjadi nakal sambil melihat gambar Ruth yang diambilnya, tetapi dia mula berasa sakit dan memutuskan untuk tidur. Ruth menjemput Clay untuk merokok bersamanya, dan Clay mengakui berasa sedih kerana meninggalkan wanita miskin itu di jalan raya. Tiba-tiba mereka mendengar bunyi percikan dan mendapati terdapat flamingo di dalam kolam di dalam. Amanda dan George berkongsi minuman, dan George membuat pengakuan. Dia datang ke rumah ini kerana pelanggan berkuasa yang bekerja untuk Pentagon memberitahunya bahawa komplotan jahat mengendalikan dunia. Pelanggan itu meminta George memindahkan wangnya secara tiba-tiba dan berkata bahawa dia akan pergi buat sementara waktu, yang membuatkan George menyedari bahawa sesuatu akan berlaku. Bosan dengan semua ceramah yang menyedihkan ini, George membawa Amanda ke bilik dengan koleksi muziknya dan mereka menari seketika. Mereka terlalu rapat dan berpelukan, jadi Amanda menunjukkan mereka mabuk dan mempunyai pasangan. George bersetuju untuk tidak melakukan apa-apa, tetapi dia juga takut bahawa isterinya mungkin sudah mati. Pada ketika itu, bunyi jeritan mula berdering lagi, memecahkan semua lampu dan menakutkan flamingo. Kini mereka perlu menggunakan lilin untuk cahaya, dan setiap keluarga memutuskan untuk berkongsi katil untuk keselesaan. Keesokan paginya, mereka menyedari Ross hilang dan dia mungkin telah mengambil salah satu basikal. Tiba-tiba Archie bangun dengan demam dan mula muntah darah.
Apabila dia memeriksa mulutnya, dia terkejut apabila mendapati semua giginya jatuh. Archie fikir ia ada kaitan dengan gigitan pepijat, jadi George menawarkan diri untuk membawa Clay dan Archie yang muntah untuk berjumpa Danny dan meminta ubat manakala Amanda dan Ruth pergi ke dalam hutan untuk mencari Rose. Selepas banyak mencari tetapi tidak berhasil, Ruth dan Amanda berehat di bangsal hanya untuk mula bertengkar. Kedua-dua mereka tidak menyukai yang lain dan pertengkaran berlaku, tetapi dengan berkongsi kebimbangan mereka, sekurang-kurangnya mereka dapat memahami satu sama lain dengan lebih baik. Pada ketika itu mereka mendengar bunyi aneh yang menunjukkan sesuatu bergerak di luar. Amanda keluar dan melihat trek basikal, tetapi apabila dia hendak mengikutinya, dia mendengar bunyi lagi dan mendapati Ruth dikelilingi oleh sekumpulan rusa. Tanpa teragak-agak, Amanda bergegas ke sisi Ruth dan mula menjerit kepada rusa, mendorong Ruth untuk melakukan perkara yang sama. Helah itu berjaya dan kancil melarikan diri, jadi Amanda dan Ruth berpelukan antara satu sama lain untuk keselesaan. Sementara itu lelaki itu tiba di tempat Danny, tetapi terkejut, Danny membuat mereka berundur dan keluar dengan senjata di tangan. Dia menjelaskan bunyi yang sama berlaku di Cuba beberapa tahun lalu dan menyebabkan radiasi, jadi mungkin itulah yang menyebabkan Archie sakit. Dia juga tahu bahawa Rusia memanggil semula orang mereka dari Washington, jadi dia menganggap mereka sedang berperang. Bagaimanapun Danny tidak kisah jika George adalah kawan lama dan Clay sanggup membayar, keutamaannya adalah untuk membantu keluarganya sendiri jadi dia enggan membantu mereka. Jika mereka mahu bantuan, dia fikir mereka harus pergi ke jiran-jiran yang sepatutnya mempunyai bunker. George enggan pergi tanpa ubat, jadi dia mengeluarkan pistolnya dan pertengkaran berlaku ketika mereka membidik satu sama lain. Clay bergerak untuk bergaul antara mereka dan mengakui dia seorang lelaki yang tidak berguna, tetapi dia memohon ubat ketika dia memberi ucapan tentang dia dan Danny mempunyai satu persamaan, mereka hanya mahu melindungi keluarga mereka. Danny akhirnya bersetuju dan memberi mereka ubat sebagai pertukaran wang. Walaupun Archie mempunyai ubat, Danny berkongsi beberapa maklumat lanjut, ini dilakukan oleh orang Korea. Clay membalas dengan menunjukkan risalah untuk membuktikannya adalah orang Iran, tetapi Danny mempunyai lebih banyak intelijen. Sebelum telefon terputus, seorang rakannya di San Diego memberitahunya bahawa drone telah menjatuhkan risalah di sana juga, tetapi itu dalam beberapa bahasa Asia Timur seperti Korea atau China. Rakan itu adalah seorang veteran Iraq, jadi dia akan mengenalinya jika ia adalah Parsi. Teori Danny ialah memandangkan AS mempunyai banyak musuh, mereka bekerjasama untuk memusnahkan negara. Lelaki itu kembali ke kereta dan George mengakui bahawa maklumat Danny mengesahkan khabar angin yang dia dengar sebelum ini adalah gerakan 3 peringkat yang digunakan untuk memusnahkan kerajaan negara dari dalam. Mula-mula mereka mengasingkan rakyat dengan melumpuhkan semua komunikasi dan pengangkutan mereka. Ini membuatkan orang takut, menyebabkan tahap 2, huru-hara yang disegerakan. Seperti yang berlaku dengan Danny, orang ramai akan mula bertukar antara satu sama lain untuk terus hidup dan tidak akan mempercayai mana-mana saluran maklumat yang akan disalurkan oleh penggodam dan perkara seperti risalah. Kemudian peringkat 3 akan berlaku dengan sendirinya, rakyat akhirnya akan merancang rampasan kuasa atau perang saudara yang meruntuhkan negara. Clay dan George bersetuju untuk bersatu dan membawa keluarga mereka ke kubu jiran. Di dalam hutan, Amanda dan Ruth terus mencari Rose, hanya untuk membeku apabila mereka melihat latar langit Manhattan terbakar ketika letupan dan tembakan kedengaran di seluruh bandar. Sementara itu didedahkan bahawa Rose telah berada di rumah jiran-jiran selama ini. Dia memecahkan pintu depan untuk masuk dan dia kini sedang menikmati banyak makanan, tetapi dia berhenti apabila dia mendengar ibunya memanggil namanya. Rose akan pergi tetapi kemudian menyedari cahaya datang dari ruangan bawah tanah, jadi dia mengikutinya dan mendapati bunker kecemasan dipenuhi dengan segala yang mungkin diperlukan oleh seseorang, termasuk game dan rumah hijau. Terdapat juga sistem amaran kecemasan yang mencadangkan mencari perlindungan kerana rumah putih dan bandar-bandar utama AS sedang diserang, menyebabkan tahap sinaran meningkat berhampiran banyak pusat penduduk. Rose mendapati terdapat banyak koleksi DVD yang termasuk rakan, jadi dia mengambil cakera itu dan akhirnya dapat menonton episod terakhir rancangan kegemarannya.